Hai, saya Sudin Saleh. Okey, hari ni kita nak bincangkan tentang hibah takaful ataupun siapa sebenarnya agaknya yang golongan yang dikatakan kritikal yang perlu ada hibah takaful ni ataupun sebenarnya pampasan nyawa seperti yang kita bincangkan dalam video yang sebelum ni. So, apakah sebenarnya yang dipanggil sebagai pampasan nyawa ni? Kita faham ataupun hibah takaful ni maknanya kalau meninggal, kalau kita ada ambil hibah takaful, kalau kita meninggal ada sejumlah wang yang boleh dijadikan sebagai pampasan nyawa yang boleh kita berikan kepada waris-waris ataupun siapa sahaja yang kita sendiri tentukan waktu kita hidup ni. Jadi siapa agaknya golongan yang dikatakan kritikal tu? Pada pandangan saya, yang pertama tidak lain dan tidak bukan kepada ketua keluarga, suami ataupun ayah yang memang secara asasnya, secara lumrahnya bekerja keras, working hard, pergi bekerja ataupun berniaga untuk mencari sesuap nasi ataupun rezeki nak dibawa pulang, nak dikongsikan bersama dengan ahli keluarga masing-masing. Memang kita fikir bila kita pergi bekerja tu dengan mindset, dengan mentaliti yang we want to work hard. Kita nak bekerja keras, kita nak bagi kesenangan kepada keluarga kita. Tapi bagaimana agaknya seandainya Tuhan ada perancangan yang lain? Andai kata umur kita tak panjang, bagaimana agaknya kita meninggalkan keluarga kita nanti? Bagaimanakah keadaannya nanti seandainya terputus income yang selalunya selama ini kita yang bawa pulang? Jadi seandainya kita ada pampasan nyawa ni ataupun hibah takaful ni, boleh kita guna pakai, boleh diguna pakai oleh ahli keluarga tu nanti untuk menyelesaikan apa yang patut, meneruskan kehidupan. Tidaklah begitu terkesan dari segi keuangan, terkesan dari segi emosi, tetapi mungkin tidak begitu terkesan dari segi keuangan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pada pandangan saya adalah tak kisah ketua keluarga ke atau bukan ketua keluarga, tapi kalau kita ini masih lagi ada hutang, terutama sekali hutang dalam tempoh jangka masa yang panjang. Biasanya kalau hutang-hutang ni memang kita dah ada plan. So yang ini akan habis dalam masa 3 tahun, yang ini lagi 5 tahun, yang ini lagi 20 tahun. Jadi bagaimana agaknya kalaulah kita tak sempat nak sampai ke tahap tersebut, ke tempoh tersebut, umur tak panjang, bagaimanakah keadaannya nanti apabila kita tinggalkan dunia ni dengan hutang-hutang yang masih ada lagi di atas nama kita yang perlu kita selesaikan. Jadi seandainya ada hibah takaful ni, bolehlah kita usahakan untuk jadikan dia sebagai satu solusi untuk waris kita minta bantuan untuk menyelesaikan nanti hutang-hutang kita tu supaya tidaklah kita tersangkut di situ. Okey, yang ketiga, mungkin ada yang kata saya ni bukan ketua keluarga, saya tak ada tanggungan dan saya mungkin tak ada hutang-hutang, semuanya okey. Jadi macam tak perlu je. So mungkin ada yang ingin membuat sesuatu yang berbeza ataupun ingin meninggalkan legacy. So bila nak tinggalkan satu legacy ni dalam satu jumlah keuangan yang signifikan, mungkin bukan untuk saudara rapat tapi atas siapa-siapa sahaja yang dia nak bagi, ataupun in fact di dalam syarikat yang saya attach ni, yang saya wakili, adalah satu program ataupun satu plan yang boleh anda ambil hibah takaful dan seandainya ketiadaan kita nanti boleh dijadikan sebagai infak untuk organisasi-organisasi yang kita sendiri pilih. Jadi mungkin waktu di dunia ni ada yang rasa macam berat je nak keluarkan RM20, RM30 ataupun RM50, nak berat nak keluarkan kepada masjid-masjid tertentu ataupun nak infakkan kepada badan kebajikan tertentu. Jadi kalau kita ada perancangan seperti ini, andai kata meninggalnya nanti, boleh automatik kita infakkan satu amount yang signifikan, RM100,000 ke RM200,000 ke kepada badan-badan kebajikan yang mudah-mudahan bolehlah membantu kita di hari selepas ketiadaan kita nanti di dunia ini. Okey, itu sedikit sebanyak perkongsian. Sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang lain, ataupun mungkin ada yang rasa tapi bagaimana pula kalau umur saya ni panjang? Bagaimana kalau saya sihat walafiat, tidak ada apa-apa masalah? Dan sebenarnya kalau kita berhalusi, ada juga yang kita bayar setiap bulan tu tidaklah hangus begitu sahaja. Kalau faham konsep takaful, mungkin tidak akan ada terfikir seperti itu. Dan in fact ada juga sebenarnya plan-plan yang kita boleh berhalusi, yang kalau kita umur panjang pun ada juga baki simpanan dekat dalam tu yang boleh kita jadikan sebagai mungkin second ataupun third EPF lah
yang kita boleh gunakan di hari tua nanti seandainya kita bersedia untuk seandainya berlaku umur yang tidak panjang. Tetapi kalau umur panjang pun tidaklah ada masalah sebab ada nanti sejumlah wang yang kita boleh keluarkan, yang kita boleh gunakan untuk kehidupan kita di hari tua yang nanti. Okey, itu sahaja sedikit perkongsian daripada saya. Kalau ingin berbincang lebih panjang boleh hubungi saya. Saya letakkan link untuk kontak saya di ruangan description nanti. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ataupun type ruangan komen kalau ada topik-topik ataupun soalan yang anda ingin saya bincangkan. Terima kasih kerana menonton.